بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بها قولي يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita di Baitul Furqan untuk jalankan satu kelas pada setiap minggu di hari Jumaat. Dan alhamdulillah, pada hari ini hari yang mulia yang penuh dengan berkat dan rahmat pada Allah Subhanahu wa taala. Asalnya kalau ikutkan kita ada kelas tadabbur pada setiap Jumaat. Tapi insya-Allah sebab masa kita kena iklan dulu tentang kelas tadabbur itu, insya-Allah kita akan buat surah Al-Insan lepas ni biiznillah subhanahu wa ta'ala. Hari itu kita sudah buat surah As-Sajdah, jadi insya-Allah pada kelas yang akan datang kita akan mula surah Al-Insan. Jadi disebabkan masa terdekat sangat, tak sempat nak iklan tentang bab ni. Jadi kita hari ini akan jalankan satu kelas ataupun satu tazkirah tentang fadilat ataupun kelebihan daripada salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini insya-Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita di bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini adalah terbaik juga kita adalah pada hari Jumaat biiznillah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah ingatan untuk diri saya orang yang pertama dan juga kepada semua yang hadir dengan kita biiznillah Subhanahu wa taala. Semoga insya-Allah ada manfaat biiznillah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda ala barakatillah. Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab, qauluhu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، هي امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. Maksudnya kita mengikut pada arahan ataupun mengikut pada apa yang Allah Subhanahu wa taala minta pada kita untuk buat, iaitu salat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ahli ilmu kata tentang salawat pada Allah Subhanahu wa taala, eh, salawat pada Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat pada kita, dan salawat pada malaikat adalah istighfar, dan salawat daripada orang beriman, daripada orang mukmin adalah doa. Salawat pada orang beriman adalah doa. Jadi bin Allah Subhanahu wa taala rahmah, min Allah Subhanahu wa taala rahmah, daripada Allah Subhanahu wa taala rahmat, daripada malaikat adalah istighfar, daripada manusia adalah apa? Doa. Salat ini adalah sebagai doa. Bagi bagaimana untuk salat ini adalah sebagai doa. Yani kita dalam solat ini adalah kira doa pada Allah Subhanahu wa taala, pada manusia. Yani minta pada Allah Subhanahu wa taala, pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, كيف يكون هذا الصلاة؟ Salat ini adalah ada salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah macam sekarang kita kata wajib? Naam. Dalam contohnya adalah contoh dalam solat kita. Kalau dalam solat orang tidak menjaga dalam pada salawat, maksudnya contoh dalam tasyahud, apa hukumnya? Tidak boleh seperti itu. Seperti mana dalam dalam tasyahud awal, dia adalah sujud sahwi kan dalam bab ini. Jadi semua itu adalah kira salawat adalah fard. Dia kira benda di antara benda yang kita wajib kena lakukan. Contoh dalam solat. Dan di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada hadis an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salata alayya fati'a tariqal jannah." Di antara hadis-hadis Nabi SAW adalah barang siapa yang dia lupa salawat atasku, maka dia
sesat daripada tariq, sesat daripada apa, jalan syurga. Subhanallah. Maknanya solawat ini adalah di antara benda yang penting kita kena jaga. Sebab kita apabila kita salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW, kita akan jadi di antara orang yang dekat badannya. Ha, kita akan jadi di antara orang yang dekat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Fil jannah, subhanallah, maka di syurga seperti mana di antara hadis Nabi SAW, aqrabukum minni manzilatan yawmal qiyamah aktsarukum alayya salah. Orang yang paling dekat padaku adalah di hari kiamat orang yang banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda di antara hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ala akhbirukum bi abkhalin nas?" قالوا بلى قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فذاك أبخل الناس. Nabi SAW bersabda, nak ke tahu siapa yang orang yang paling bakhil? Orang itu adalah orang yang paling bakhil adalah siapa itu? Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat kata, nak tahu ya Rasulullah. Qala man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang dia dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah di antara orang yang bakhil. Bukan bakhil saja, di antara orang yang paling bakhil. Maknanya dia tidak memuliakan badan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah di antara benda yang bahaya dalam bab ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalil untuk salawat itu pada ahli lugha kata tentang salat ini adalah dia doa. Aslu salat adalah doa. Asal pada salawat itu adalah doa. Seperti mana hadis baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib." Jika ada orang panggil untuk makan, maka pergilah. Orang jumpa kita makan dan sebagainya, pergilah. Ijabah da'wah. Maknanya kita pergi pada orang yang jumpa kita, kita pergi. Fa in kana muftiran falyakul. Jika dia adalah orang yang tidak puasa, makanlah. Wa in kana sha'iman falyusalli. Wa in kana sha'iman falyusalli. Apa maksud wa in kana sha'iman falyusalli? Yani kalau dia adalah dalam keadaan puasa, maka dia adalah salawat. Salawat macam mana? Salawat untuk orang. Allahumma salli ala fulan. Tak, bukan maksud seperti itu. Adalah falyad'u lahum. Falyad'u lahum bil baraka wal khair. Jadi maknanya salat dekat situ adalah apa? Doa. Yani falyad'u lahum bil baraka wal khair. Maka dia doa lah pada orang itu dengan berkat dan baik, insya-Allah. Insya-Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki orang itu dan sebagainya. Bab solat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita kena solawat atas Nabi SAW? Seperti mana kita tahu, ada banyak daripada jenis-jenis solawat. Ada yang sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada banyak sangat jenis solawat. Sampai ada di antara guru kita yang tulis salawat Yusri Jabr Hafizahullah Ta'ala, salah seorang guru yang saya pernah belajar dengannya di masa saya duduk di Mesir. Dia tulis salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW mengikutkan Asmaul Husna. 99 salawat, 99 jenis salawat di antara salawat-salawat itu. Ada banyak jenis salawat pada salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang ada kata puji kepada Nabi Muhammad SAW boleh kita letak campurkan dengan salawat. Tidak ada masalah. Contoh di antara salawat adalah Allahumma salli ala abdika abdul. Ada banyak pada salawat-salawat yang mengikut pada nama Asmaul Husna boleh. Tetapi adalah soalan ini apabila turunkan ayat Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sahabat kata pada Nabi Muhammad SAW, Ya Rasulullah, hadha salamu alaik qad arafna. Yani salam untukmu. Kita tahu bagaimana kita salam. Tapi bagaimana kita salawat? Fakaifa salah? Bagaimana kita salawat?
Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qulu katalah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid." Salawat Ibrahimiyah, ini banggil adalah salawat Ibrahimiyah. Boleh kita amalkan, ini adalah di antara amalan yang Nabi SAW ajar pada sahabatnya untuk salawat. Sebutlah seperti itu. Baik. Adakah mungkin ada orang kata saya nak salawat banyak. Saya nak salawat banyak. Jadi nak baca salawat ini terlalu panjang. Boleh ke kalau saya sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad? Boleh ke tidak? Macam tu je. Boleh? Tidak ada masalah. Asalkan ia termasuk dalam bab salawat. Baik. Ada orang yang salawat dengan dhamir. Yani dia gunakan dhamir. Macam contoh dia kata Allahumma salli alaih. Allahumma salli alaih. Ya Allah salawat atasnya. Ya Allah salawat atasnya. Nia alaih. Itu alaih maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ada orang salawat seperti itu sahaja. Allahumma salli alaih. Allahumma salli alaih. Allahumma salli alaih. Allahumma salli alaih. Boleh ke kita gunakan salawat seperti itu? Ada pada yang saya dengar pada guru-guru yang kata boleh, tapi di afdal kita sebut bermulaan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian nak sebut dengan salawat adalah dengan dhamir, tidak ada masalah. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, tidak ada masalah sedikit. Walaupun ini seperti mana kita tahu innamal a'malu binniyat. Alaih siapa tu? Atasnya, atas siapa maksud? Nabi Muhammad Entah SAW. urut rekod kan? Nah, tolong tutup mic barakallahu. Aku rekod. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maaf, tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Jadi boleh ke kita nak gunakan salawat seperti itu? Allahumma salli alaih. Boleh. Kata ada pada ulama, sebagian pada ulama kata boleh. Tetapi adalah al-afdal nazid ala zalik. Yang lebih afdal adalah kita tambahlah atas lebih pada itu. Seperti mana adalah di antara qaul نعم di antara qaul إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه. Yani jika salawat di atas baginda Nabi Muhammad SAW, maka buatlah dengan cara yang terbaik. Naam. Jadi kita adalah jangan kita nak pendekkan, oh nak kumpulkan lagi banyak. Tak syarat adalah terlalu banyak. Tak syarat adalah kita banyak, tetapi adalah salawat itu sempurna. Seperti mana ada pada ulama ada yang kata tentang salawat, ada salawat yang kira salawat yang di antara salawat yang dikata adalah fadilatnya terbaik dan sebagainya. Ada banyak dalam bab ini tentang salawat. Ini adalah insya-Allah mungkin satu hari kita baca kitab di antara kitab-kitab salawat yang kita gunakan adalah kitab Dalailul Khairat. Di antara satu kitab yang kira dalamnya semua tentang salawat. Kitab ini mungkin kitab ini adalah kira di antara kitab yang bagus tentang salawat. InsyaAllah satu hari kalau Allah SWT mudahkan untuk kita, biiznillah SWT di Bait Furqan kita akan buat satu majlis untuk bacaan kitab Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat ini adalah di antara kitab yang susun di dalamnya salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW. Mengikut pada hari. Macam ada wirid hari Sabtu, wirid hari Jumaat, wirid hari Ahad. Macam tu. Setiap hari ada wirid untuknya. Ada wirid maksudnya adalah proper salawat ataupun proper jenis salawat yang kita kena baca dalam hari itu. Subhanallah. Dan di antara qaul ataupun kata-kata pada guru-guru kita yang kita dengar adalah man la wirda lahu la warida lahu. Manusia adalah kena ada setiap hamba Allah SWT yang nak dia dekat pada Allah, dekat pada Rasulnya, kena ada sebahagian daripada masanya untuk dia taqarrub ila Allah SWT, kepada Allah SWT dengan bacaan Al-Quran dan juga dengan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kerana itu adalah di antara benda yang akan bagi kita dekat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti mana hadis an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala qala Rasulullah SAW, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna awla an-nas bi yawm al-qiyamah
aktsaruhum alayya salah. Orang yang paling dekat padaku di hari kiamat adalah orang yang banyak salawat atas. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semua ini adalah fadilat untuk apa? Orang yang banyakkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga adalah di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rawa Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Sayyidina Abu Talha Al-Ansari berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatahallalu wajhahu mustabshiran. Faqultu ya Rasulullah, innaka la'ala halin ma ra'aituka 'alayha 'ala ma ra'aituka 'ala mithliha." Sayyidina Abu Talha Al-Ansari dia datang pada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia tengok baginda Nabi Muhammad SAW senyum. Dia tengok baginda Nabi Muhammad SAW senyum dalam keadaan macam gembira. Kemudian sahabat itu kata pada Rasulullah SAW, Ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tengok hal kamu lain pada yang biasa. Macam maksudnya gembira sangat, adalah senyum sangat. Apa ada? Faqala, wa ma yamna'uni min dhalik? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kenapa saya tak nak macam tu? Wa qad atani Jibril alaihi salam anifan. Faqal, kenapa saya tak macam tu? Malaikat Jibril baru datang pada saya dan dia kata, malaikat Jibril kata apa? بشر أمتك أنه من صلى عليك صلاة كتب الله عز وجل له 10 حسنات. Beritahu pada umat kamu, barang siapa yang salawat atasmu sekali, maka Allah Subhanahu wa taala tulis bagi badannya 10 pahala. Wa rafa'a lahu biha 10 darajat, dan mengangkat darajatnya 10 darajat. ورد الله عز وجل مثل قوله وعرضت علي يوم القيامة. Dan Allah Subhanahu wa taala salawat atasnya juga, orang yang salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun 10. Dan apa, wa'uridat alayya yaumil qiyamah, dan salawat ini akan beritahu pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah salawat daripada fulan bin fulan, itu daripada hari kiamat. Bukan itu sahaja, as-salatu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, dia adalah di antara sebab ataupun di antara asbab yang akan bagi kita hilang perasaan sedih, hilang perasaan susah, hilang perasaan yang susah hati. Biasanya ada orang, dia adalah dalam keadaan sedih ataupun dalam keadaan dia ada masalah dan sebagainya. Apa yang benda yang perlu buat adalah dua benda. Di antaranya adalah solawat dan istighfar. Taubat pada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, taubat pada Allah, dan juga salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bab ini, rawat Tufail bin Abi rawat Tufail bin Ubay bin Ka'ab al-Ansari radhiyallahu anhu an abi قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم. Seorang kata pada Nabi Muhammad seorang kata pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, أرأيت يا رسول الله إن جعلت دعائي كله صلاة عليك. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya buat semua doaku adalah salawat atasmu? قال إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. Baginda Nabi Muhammad SAW kata padanya, إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. Yani Allah Subhanahu wa taala akan cukup bagimu pada apa yang susah, pada duniamu dan juga akhiratmu. Apa yang kamu risau itu Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan. Subhanallah. Ini adalah di antara kelebihan adalah tentang salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adalah kita ada susah, dalam keadaan susah, salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah di antara orang dalam keadaan susah, dia lupa satu benda dah, dalam ini keadaan susah, salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak salawat. Ini adalah di antara amalan yang kita perlu kita buat, insya-Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Juga di antara hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang fadilat ataupun kelebihan salawat seperti hari ini, hari Jumaat. Di antara hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW adalah bersabda, min afdali ayyamikum yaumal Jumaat. Di antara hari yang paling baik adalah hari Jumaat.
فأكثروا علي فيه من الصلاة. Maka banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW pada hari itu. Maksud hari Jumaat. فإن صلاتكم معروضة عليه. Sungguhnya salat kamu adalah Allah SWT beri padaku, beritahu padaku siapa yang salawat atasku. فإن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. Sebab para nabi, dia hidup di kuburnya. Nah, jadi Allah SWT tunjuk pada Nabi Muhammad SAW siapa yang salawat. Siapa yang salawat atas Nabi SAW adalah salawat kita ni sampai bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi adalah ini peluang untuk kita juga untuk salat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW. Salat ala Nabi SAW khususnya adalah seperti pada hari ini dikira antara amalan yang terbaik yang kita boleh buat ataupun kita lakukan di hari Jumaat. Datang pada bab mahia berapa aksiru alaihim. Banyak salawat. Banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW pada hari Jumaat itu. Contohnya. Berapa itu banyak? Banyak apa maksudnya banyak? Yuqal adalah di antara yang kata-kata tentang bab ini. Ada yang kata al-kathir aqalluhu 300. Yang banyak itu paling sikitnya adalah berapa? 300. 300 salawat. 300 salawat. Ini adalah di apa yang paling sikit pada yang paling banyak dikira banyak adalah daripada ada 300. Itu adalah kira banyak bermulaan. Wahada dan ini adalah boleh kata di antara uh, paling sikit daripada banyak. Ha. Jadi kalau kita nak jadi daripada orang yang banyak zikir, banyak salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW, jadi kita cubalah amalkan sekurang-kurangnya 300 kali. Baik, tidak mampu 300, buatlah 100. Tak mampu, buat 10 sekurang-kurangnya. Ha. Ini adalah di antara amalan yang kita perlu kita buat. Naam. Seperti mana adalah juga di antara amalan yang paling buat sikit walaupun sedikit. Kena buat solawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW kena ada. Seperti adalah dalam hadis yang isnadnya baik juga adalah solawat atas baginda Nabi Muhammad SAW adalah di antara asbab untuk dapat syafaatnya. Di antara hadis Nabi SAW, man salla alaihi ashran idza asbah wa ashran idza amsa faza bi syafaatihi. Faza bi syafaatihi. Barang siapa yang dia salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW 10 kali pagi, 10 kali malam, maka dia akan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Adalah hadis riwayat Imam Tabarani di isnad yang kira isnad yang baik juga. Naam. Jadi kalau sekurang-kurangnya adalah kita ada salawat 10 kali pagi dan 10 kali malam. Kadang-kadang dalam bab-bab hadis-hadis yang berkaitan dengan salawat atas Nabi Muhammad SAW, ada yang datang kata ini hadis adalah tak kuat, ini hadis isnadnya lemah, ini hadisnya isnadnya tak proper. Sebenarnya salawat atas Nabi Muhammad SAW dia bukan adalah perlu hadis kuat, hadis lemah. Dia perlu hati yang sayang pada Nabi Muhammad SAW. Baru dia akan fikir amalkan dengan salawat dan salam atas Nabi SAW. Cukup pada hadis apa yang kita tadi dengar. Yukfam adalah Allah SWT akan bagi apa yang kamu rasa risau tentang dunia dan akhirat kamu, Allah SWT akan selamat kamu biiznillah SWT. Jadi ini adalah perlu hati yang bersih, bukan adalah perlu adalah hadis yang sahih ataupun perlu hati yang sahih, perlu hati yang betul, bukan perlu adalah sahaja hadis yang sahih dan sebagainya, tak, tapi dia perlu juga hati yang betul, baru kita akan dapat rasa apa salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang ada orang yang kata, kenapa sangat-sangat dalam bab ini? Ha. Nabi SAW, kalau kita ni, semua orang nak dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tak nak syafaatnya? Kullu pintu syurga akan buka untuk Nabi Muhammad SAW orang pertama. Subhanallah. النبي عليه الصلاة والسلام قال أولى الناس أن أولى الناس به وأقربهم منهم يوم القيامة من أكثرهم صلاة عليه. Orang yang paling dekat pada Nabi Muhammad SAW seperti mana dalam hadis yang tadi kita sebut an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW قال
Awlan nasu bi yaumal qiyamah aktsaruhum alaihi salah. Orang yang paling dekat padaku di hari kiamat adalah orang yang membanyakkan salawat atasku. Hadis ini riwayat Tirmizi dan dia hadis hasan juga. Baik, jadi subhanallah. Faham mana di hari kiamat, yaumal qiyamah, semua orang itu takut, semua orang risau. Tapi orang dekat kepada Rasulullah SAW. Nak risau apa? Ya Rabb, Allahumma ja'alna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Allah, jadikan kita dekat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Nabi alaihi salatu wassalam yarud jawab salam dan juga atasnya. Di antara hadis jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jawab salam salam pada semua orang, setiap orang yang salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salawatnya semua itu akan sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis dalam bab ini an Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya." Tidak ada pada siapa-siapa yang salam atasku, illa raddallahu alayya ruhi. Allah Subhanahu wa taala akan beri dia akan uh, illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala akan beri ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jawab salam itu. Dan juga idza shalla alaihi ahadan, dan juga di antara uh, dalam dalil dalam bab ini, wa idza shalla alaihi ahadun min ummatihi qala al malak, jika adalah seorang pada hamba Allah Subhanahu wa taala dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al malak, malaikat akan kata, ya Muhammad, inna fulan bin fulan shalla alaika as-sa'a. Wahai Muhammad, malaikat akan kata pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fulan bin fulan adalah orang ini, namanya dia salawat atasmu di masa ini. Subhanallah. Maka ini adalah kira di antara benda yang sangat bagus. Ha? Sekarang ini contohnya adalah orang selalu sebut nama kamu depan satu orang yang apa panggil, yang ada bahagian lah dekat dekat dunia ini. Hmm? Contohnya orang tu katalah dia ada pangkat besar dan sebagainya, orang selalu sebut nama kamu. Ah, ni orang ni macam ni, orang ni macam ni, selalu sebut nama-nama kamu. Ha? Orang itu bagaimana halnya? Oh, nanti dia, macam mana hal kita di hati orang itu? Oh, saya dengar selalu orang ni baik. Ha? Seperti ini adalah pada setiap hari kita, setiap hari adalah kita apa? Salawat atas Nabi SAW. Setiap hari nama kita pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Fulan ini banyak salawat. Ya Rasulullah, fulan ini namanya sekian, dia adalah banyak salawat atasmu ya Rasulullah. Subhanallah, siapa yang tak nak macam tu? Sekarang kalau ada orang datang puji orang depan kita, cakap dengan orang tu, orang ni macam ni, macam ni, orang ni macam ni, macam ni. Orang ni kirim salam, orang ni kirim salam. Kita ni perasaan biasa lah. Kita adalah perasaan biasa. Contoh, ada orang kita tak kenal, tapi dia kenal kita. Dia kata ada seorang sampaikan salam ni kepada kita. Kata orang ni kirim salam. Syekh, ada orang ni kirim salam. Orang ni kirim salam. Berapa kali pelajar tu datang, dia kata kirim salam. Contohnya yang terjadi dengan kita. Ayah kirim salam. Syekh, ayah kirim salam. Ayah kirim salam. Saya tak pernah jumpa dengan ayahnya. Kata, automatik akan cakap satu hari akan kata apa? Bawalah ayah ke sini, kita jumpalah. Nak kenal lah ayah ni yang jaga anak dia jadi sampai soleh macam tu. Nak jumpalah ayah tu. Subhanallah. Benda ni adalah kita perasaan. Perasaan ini adalah manusia. Bagaimana bi khairil bashar. Bagaimana dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi alaihi salatu wassalam rindu pada kita. Sampai Nabi Muhammad SAW nangis. Air mata dia keluar untuk kita. Apabila dia kata pada sahabatnya, aku wani rindu pada baraku, rindu. Nabi Muhammad SAW kata macam tu, rindu. Sahabat kata, bukan kami adalah akhwanmu ya Rasulullah, adalah orang saudaramu ya Allah, ya Rasulullah. Nabi SAW kata pada sahabat, antum apa? Ashabi. Kamu adalah sahabatku.
Ikhwani itu adalah orang yang apa? Orang yang beriman pada Nabi Muhammad SAW, beriman ini adalah Nabi akhir zaman, tapi dia tidak pernah jumpa. Ya Rabb, Allahumma ja'alna mimman yakunun qaribin minan Nabi Muhammad SAW. Jadikan kita pada golongan orang yang dekat pada Nabi Muhammad SAW, insya-Allah. As-salat ala Nabi alaihi salatu wassalam adalah di antara benda yang penting kita guna di masa kita nak doa. As-salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada syak Allah Subhanahu wa taala akan terima, tak akan tolak. Maksudnya tak akan tolak salawat itu. Kamu salawat dalam keadaan contoh santai betul-betul dalam keadaan duduk zikir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zikir betul-betul fokus zikir betul-betul. Ha? Atau kalau kamu dalam keadaan tengah salawat tapi tertidur. Ha? Semua ini Allah Subhanahu Wa Taala terima biiznillah. Tak akan tolak salawat itu. Dan subhanallah salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lah juga adalah bukan di antara benda yang jadi riya. Ha? Tak apa. Orang tu pegang tasbih duduk salawat. Tak nak pegang, tak nak salawat. Ha? Nanti jadi riak lah. Jadi adalah orang kata oh ni orang ni baik sangat dan sebagainya. Tak jangan fikir benda ni. Salawat je. Ha? Subhanallah. Salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di antara amalan ataupun di antara benda yang yang Allah Subhanahu wa taala terima. Jadi yang benda yang penting di masa kita nak doa, kita kena salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal dan juga di akhir. Allah Subhanahu wa taala Karim. Allah Subhanahu wa taala Rahim. Allah Subhanahu wa taala uh, terima doa hamba-Nya kan? Allah Subhanahu wa taala dengan yakin adalah terima salawat di awal dan salawat di akhir tu Allah Subhanahu wa taala terima salawat itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala Karim takkan tinggal yang di antara dua-duanya itu. Apa yang kita doa. Allah Subhanahu wa taala akan terima doa kita. Di antara asbab adalah doa kita mustajab adalah salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bab ini adalah juga hadis dalam kitab Tirmizi tentang bab ini. عن فضال بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد ما بما شاء. Maksud pada hadis ini Nabi SAW adalah tengok adalah orang dia dalam solat dia doa. Kemudian adalah Nabi SAW nah فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه adalah orang kata Nabi SAW orang ni nak kemudian Nabi SAW panggil orang itu badannya kata badannya dan juga pada semua orang yang lain adalah jika adalah orang idza shalla ahadukum jika adalah orang solat maksud kita kata dekat sini solat apa doa kan kita kata solat itu adalah maksudnya pada bahasa apa doa. Jadi jika ada orang doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, falyabda bitahmidillah, maka dia mula dengan puji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wassana alaihi adalah puji-puji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma liyusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adalah salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma liyad'u bima syaa. Kemudian adalah dia doa apa yang dia nak pada doa. Ini adalah di antara benda yang kita kena buat. Kena usaha untuk bab ini. Subhanallah. Setiap majlis yang kita hadir dekat dunia, setiap majlis yang ada dekat dunia, kita akan rasa dia akan jadi hasrah ataupun hasrat pada ahlinya di hari kiamat. Setiap majlis yang mana jika tidak ada salawat dalamnya. Yani kalau nak majlis yang sempurna, majlis yang baik, kena sebut dalamnya salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti mana dalam hadis hadis an Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala an قال رسول الله قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم Sayyidina Abu Hurairah kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
أيما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أيما قوم جلسوا فأطالوا جلوس mana adalah kaum yang duduk lama dalam satu majlis ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله تعالى kemudian orang kaum itu ataupun kumpulan itu dia pergi tanpa zikrullah أو يصلوا على نبيه ataupun dia salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW كانت عليهم ترة من الله وإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم يعني dia akan jadi hasrat itu pada Allah SWT dia Allah SWT akan ampunkan untuknya ataupun azab untuknya jadi maksudnya dalam majlis kita biarlah adalah majlis yang baik majlis yang penuh dengan zikrullah yang ada dalamnya zikrullah zikr Rasulullah SAW sebab di antara ayat Al-Quran yang kata tentang bab ini tentang masa kita, Allah Subhanahu Wa Taala ini tentang masa kan seperti dalam surah Al-Asr, wal Asr, innal insana lafi khusr. Manusia itu semua itu akan adalah apa? Dalam keadaan rugi. Kecuali pada siapa? Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali pada orang yang beriman dan amal salih, dan nasihat dan sebagainya. Dalam majlis kita adalah kalau kita salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW ataupun kita zikrullah. Ini adalah di antara apa? Di antara benda yang akan akan bagi pada kita apa? Pahala. Jadi itu adalah di antara amal soleh yang kita kena lakukan dalam majlis itu. Subhanallah. Jadi adalah ini adalah di antara di antara benda yang kita kena jaga. Jaga untuk apa? Untuk salawat dan salam atas Nabi jaga salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk kita dapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat dekat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Naam. Ini adalah sedikit masa 7 Baik. Ini adalah sedikit daripada kelebihan ataupun fadilat pada salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya harap insya-Allah dengan hadis-hadis yang saya bawa hari ini yang saya sebut insya-Allah semua hadis yang kita sebut adalah ada di antaranya hadis yang sahih, ada yang di antaranya hadis yang isnadnya hasan. Tapi insya-Allah tidak ada yang hadis yang dhaif dalam bab yang kita sebut. Walaupun adalah di antara ulama ada kata dalam hadis yang dhaif boleh gunakan di fadailul a'mal. Tapi saya usaha juga untuk nak sampaikan biiznillah subhanahu wa taala apa yang yang di antaranya hadis yang sahih dan hadis yang juga isnadnya kuat juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah di satu hari yang akan datang biiznillah saya akan buka satu kelas biiznillah subhanahu wa taala bukan kelas bukan mungkin dia kita buat satu kali je cukup kita buat satu kali lepas tu setiap orang yang nak amalkan sendiri boleh amalkan insyaallah kita akan gunakan kitab namanya Dalailul Khairat nanti kita akan baca kitab itu adalah di antara kitab yang sangat baik dalamnya adalah terkumpul terlalu banyak pada salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita akan buat benda ni insya-Allah sama-sama kita baca sama-sama biiznillah. Kitab ini adalah di antara kitab yang baik sangat tentang solawat. Jadi boleh kita amalkan. Syekh, saya nak amalkan benda ni saya tak faham tulis apa dalam tu. Jangan risau. Yang ada dalamnya semua adalah banyak solawat. Tidak ada apa-apa insya-Allah dalamnya. Tidak adalah pada benda yang syirik walayazubillah ataupun benda yang bukan-bukan. Tak ada semua baik. Bismillah subhanahu wa taala. Dalam bab ini adalah seperti mana ulang lagi sekali salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak perlu apa hadis yang sahih tetapi perlu ambil ni perkataan ini tetapkan dekat kepala kita dalam hidupan kita salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak perlu adalah hadis yang sahih tapi dia perlu apa hati yang sahih Yani hati yang betul. Dia tak perlu adalah hadis yang betul baru kita nak amalkan. Tak, dia perlu hati yang betul. Supaya baru kita akan faham pada bab ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala yuslih qulubana insya-Allah jami'an.
selamatkan hati kita semua biiznillah subhanahu wa ta'ala, wa yaj'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, dan jadikan kita pada golongan orang yang dengar kata-kata dan mengikut pada yang baik pada yang baik badannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullah ala kulli khair. هذا والله تعالى أعلم بالصواب، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Syekh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kasih, Syekh. Syekh. Assalamualaikum.